Pada hari ini saya berada di pusat kawalan operasi bagi LRT sistem LRT yang mana kita mengalami masalah sistem kawalan train automatik yang telah menjejaskan perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya seperti yang kita sedia maklum. Sebagai latar belakang, pada 5 hari bulan buat kali pertama kita menghadapi masalah di mana dari segi pusat kawalan operasi telah menjalankan penetapan semula atau reset pada komponen, iaitu apabila kita mendapati salah satu peranti elektronik pada sistem Automatic Train Control ATC telah mengalami gangguan. Buat kali pertama kita buat reset. Kemudian sistem itu telah dipulihkan dan pemantauan pasukan OCC dan teknikal. Itu pada hari pertama. Kemudian hari kedua Ahad, setelah selesai waktu operasi pada tengah malam, pihak teknikal telah menjalankan kerja baik pulih dengan mengemaskini perisian pada sistem ATC. Dan ujian telah dijalankan sebanyak 7 kali dan sistem didapati stabil. Kemudian perkhidmatan beroperasi secara normal bermula jam 6 pagi. Itu pada hari Ahad. Pada hari Isnin pada jam 10.38 pagi, salah satu peranti elektronik pada sistem ATC sekali lagi mengalami gangguan. Secara ringkasnya, Isnin berlaku, kita set balik. Kemudian Selasa perkara yang sama rosak lagi. Jadi apabila pada hari Selasa tu satu keputusan yang telah dibuat oleh pihak prasarana, iaitu kita melihat secara keseluruhan apa yang sebenarnya berlaku. Jadi sebab itulah gangguan itu berlaku, disruption yang terpaksa memaksa pihak prasarana menutup 16 stesen ini. Salah satunya ialah ini yang didapati daripada pusat kawalan operasi. Kalau kita lihat, kalau saya boleh tunjukkan nanti, pusat kawalan operasi kita, ini sebenarnya adalah gambar raja VCC. VCC. VCC 2, VCC 3, VCC 4 yang tidak terjejas dalam perkhidmatan LRT kali ini. Kita dapat melihat dari segi laluan dan kereta api itu bergerak dari arah mana ke arah mana. Gambar raja ini jelas. Tetapi malangnya pada VCC, Vehicle Control Center, bahagian 1, section 1, ini yang kita dapat cerap. Dan skrin menunjukkan kita tak nampak di mana perginya train tersebut. Sebab itu satu pengujian dan juga pemeriksaan rapi dibuat oleh Rapid Team bersama-sama dengan secara virtual dengan pihak Thales di Kanada. Mengikut SOP yang diminta, kita tentukan satu persatu. Akhirnya apabila kita dapati perkara ini berlaku dan sehingga 3.50 pagi pada hari Rabu ianya tidak dapat diselesaikan, dan ini akan mendatangkan risiko kemalangan sekiranya kita tidak berhati-hati. Apabila ianya hilang dari pemerhatian atau memang tak dapat kita kesan dalam sistem kita, ianya akan memberi satu risiko yang sangat tinggi dan kemungkinan berlakunya kemalangan train. Dan sebab itulah pengoperasian train pada pagi itu sepatutnya bermula 5, tetapi pada jam 3.50 mereka dapati ini memang satu perkara yang tidak mematuhi ciri-ciri keselamatan. Maka satu keputusan yang dibuat, walaupun menyebabkan kesulitan kepada orang ramai, tapi ianya perlu dilakukan kerana demi nyawa pengguna perkhidmatan LRT ini. Jadi apabila berlakunya, kalau kita bandingkan VCC yang normal dengan VCC yang tidak normal, maka ada isu ini yang memang kita tak boleh berkompromi. Jadi selepas itu keputusan yang memang tidak popular telah dibuat oleh pihak prasarana.
Dan saya nak maklumkan bahawa dalam proses sejak 5 November sehingga hari ini, pihak Thales ataupun OEM, OEM iaitu penghilang asal sistem signaling, sistem komunikasi kita ini sentiasa berada atau berhubung rapat dengan pihak Rapid Rail Team yang berada di sini untuk membuat troubleshooting. Dan saya nak maklumkan juga ia telah dibuat secara virtual meeting kerana perjalanan yang agak jauh, tetapi wakil-wakilnya telah pun sampai lebih awal daripada regional office daripada Singapura. Mereka juga orang yang mahir dalam perkara ini yang telah diterbangkan khas daripada Singapura. Dan mereka ni daripada pelosok dunia lah. Pengalaman mereka memang di rata-rata tempat. Jadi tengah malam tadi, 2 orang lagi pakar daripada Kanada tiba membawa peralatan diagnostik. Okey, secara khas kerana mereka adalah penghilang. Mereka lihat apa yang dilakukan oleh Rapid Team, termasuk menukar modem dan juga satu komponen untuk power supply, di mana bukan saja VCC masalah dia, VCC 1 ni semasa kalau automatik dia nak serah, maksudnya dia kena handshake dengan VCC. Bila sampai sempadan dia kena serah tugas pada VCC kedua, segmen kedua. Itu yang ada sedikit gangguan teknikal. Dan sebab itu kita semak kali kedua bukan sahaja pada VCC 1. Ada pula masalah dengan Signaling Management Center, iaitu SMC. Jadi mula-mula tukar modem, kemudian tukar disebabkan kekhawatiran power supply kepada sistem tu mungkin ada sedikit kelemahan, maka diganti pula dengan peranti yang diperlukan. Jadi apabila tim yang tiba daripada Thales 2 orang, mereka datang lihat dan mereka lakukan ujian hari pertama kemarin, 11 malam dah mula sampai hampir pukul 5 pagi. Itu adalah pengujian yang dibuat setelah penutupan pada hari Rabu. Jadi malam tu, Rabu malam 11 malam, mereka melakukan pengujian sehingga pagi, iaitu pada hari Khamis pagi itu. Dan sebab itulah semalam saya berada di MOT mendapat taklimat berbincang dengan pihak KSU, APAD, bahagian Braille, termasuk juga laporan terkini daripada pihak Thales. Okey, dan saya telah mengambil keputusan tengah hari semalam saya terus datang tengok. Saya nak lihat dengan mata saya sendiri apa yang sebenarnya berlaku, apa yang menyebabkan satu keputusan yang desak perlu dibuat. Jadi apabila saya telah dimaklumkan 2 komponen telah ditukar dan mereka sedang menunggu pakar-pakarnya yang diterbang masuk daripada Toronto untuk mereka membawa sekali peralatan diagnostik untuk melihat, kerana mereka lah yang mencipta teknologi ini, mereka lah penghilang asal kepada sistem ini. Jadi bila sampai ke sini dan tengah malam tadi, semalam lah 11.15 malam, mereka sekali lagi membuat pengujian. Dan kali ini mereka menggunakan 24 kereta api, iaitu 24 train untuk keseluruhan daripada Gombak sampailah ke Putra Heights. Ini melibatkan kesemua 24 train, 37 stesen. 37 stesen tapi 24 buah train. Jadi 24 train, 37 stesen. Dan pada pagi ini lebih kurang pukul 5 baru mereka selesai pengujian dengan disaksikan oleh semua pakar daripada Thales. Okey, dengan peralatan memeriksa setiap satu, dan nampaknya pengujian hari pertama tanpa 2 pakar yang datang daripada Toronto, mereka menunjukkan pengujian itu menunjukkan agak positif, di mana tidak keadaannya stabil, sistem stabil dan tiada sebarang gangguan sepanjang hari pengujian pertama. Dan semalam pula dibuat pengujian secara keseluruhan
37 stesen, 24 train. Okey, mulai daripada 11.15 malam sampai pukul 5 pagi, dan kita bersyukur kerana hampir 6 jam kita melakukan pengujian dengan pandangan daripada pakar, pemeriksaan oleh pakar dan rectification yang dilakukan oleh pihak pakar ni masih lagi positif setakat hari ini. Okey, apa yang akan kita lakukan ialah setelah mendapat pandangan atau nasihat daripada pengilang, kita akan melakukan satu lagi pengujian mulai hari ini dan juga besok, di mana kita akan mulakan keseluruhan stesen yang ada, di mana untuk laluan yang terganggu 16 stesen daripada 37, train itu masih melalui semua stesen yang boleh membawa penumpang. Yang 16 itu masih lagi gunakan SOP sedia ada, penumpang perlu diturunkan kemudian dibawa bas ke stesen yang satu lagi. Yang ni panggil interleaving, ya. Interleaving. Konsep interleaving ini ialah train tu masih berjalan tanpa penumpang, kerana kita nak memastikan kali ketiga pengujian ini dengan diperiksa oleh pakar-pakar sekali lagi berjalan the whole day. Keseluruhan hari operasi itu dapat berjalan dan ianya perlu dinilai semula oleh kumpulan Thales, pakar-pakar ini. Dan kemudian pada waktu yang sama, Kementerian Pengangkutan melalui agensinya iaitu APAD, Agensi Pengangkutan Awam Darat, dan kita ada satu tim khas untuk melakukan pemeriksaan terhadap keselamatan penggunaan perkhidmatan LRT ini. Mereka akan membuat certification berdasarkan kepada pengisytiharan yang dibuat oleh Thales yang mengatakan ianya selamat digunakan, ianya stabil tanpa sebarang syak wasangka, maka kita akan buka kepada perkhidmatan LRT kepada orang awam. Kalau mengikut cadangan asal, pada 9 hari bulan kita tutup sampai 15 November. Kita berdoa, hari esok, hari malam ni kita buat testing lagi, esok kita akan cuba lagi. Apabila keseluruhannya tidak ada sebarang hiccup ataupun tak ada sebarang gangguan kepada sistem, barulah kita akan buat pengumuman, di mana saya dah berbincang dengan pihak prasarana. Pengumuman perlu dibuat pada jam 6 petang sekiranya perkhidmatan hendak dipulihkan pada keesokan harinya. Bermaksud 6 petang untuk membolehkan orang awam dapat bersedia dan mereka tahu sama ada besok tu mereka boleh gunakan perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya atau tidak.